Billy. Cuma aku question lah, lepas dah tonton 4 episod ni, aku rasa macam Billy Kaplan tu, iaitu dikenali sebagai Tin, dalam cerita ni seolah-olah dia ni macam mastermind tau. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture for sure. Dan juga terima kasih kepada korang semua yang telah pun subscribe YouTube channel ni dan juga jadi membership untuk Correct Plot Beats. Thank you very much. Tapi kita tak nak buang masa, kita nak jump straight kepada apa benda yang kita nak bincangkan dalam video kali ni, which is berkaitan dengan Correct Plot Agatha All Along, episod yang kelima yang berjudul Darker Hour Wake Thai Power. Salah satu episod yang bagi aku sangat-sangat mengujakan aku. Aku memang excited tengok episod kali ni, walaupun permulaan episod ni agak perlahan di awalnya, tetapi di akhir tu memang sangat-sangat aku puas hati. Tapi ada orang juga yang tak suka dengan episod yang kelima dan juga Agatha All Along sepanjang cerita ini dikeudarakan. Tapi tak apa, sebelum kita pergi kepada apa yang suka, tak suka dan sebagainya, kita pergi dulu recap apa yang terjadi dalam episod yang kelima ni, okay? So basically permulaan Agatha All Along episod kelima ni kita dimulakan dengan kita dapat tengok Agatha dihukum pada tahun 16 bila dah lama lah. Masa ni lah The Salem Seven telah pun menghukum Agatha disebabkan Agatha telah melakukan satu kesalahan yang besar lah. Tetapi apabila mereka semua nak menghukum Agatha, surprisingly kuasa Agatha ni yang sangat-sangat boleh dikatakan sebagai satu sumpahan lah. Bila mereka semua menembak Agatha berjaya untuk menyerap kuasa mereka, sampailah ahli sihir di situ berubah menjadi kismis. Kering kontang muka dia orang, mati belaka, sampaikan mak dia pun mati juga pada waktu itu. Dan penceritaan ini, recap ini sangat penting kepada apa yang akan jadi dalam trial kali ni lah, okay? Dan juga kita dimulakan penceritaan ini di mana Lilia dia mendapat satu bayangan di masa hadapan, di mana The Salem Seven ini akhirnya berjaya untuk memasuki alam The Road itu untuk membunuh Agatha itu sendiri. Jadi bila dia dah bangun daripada tidur tu, dia memberikan sedikit peringatan lah kepada mereka semua supaya kita kena gerak cepat, sebab Salem Seven dah datang untuk memburu mereka semua, okay? So macam manakah caranya untuk lari dengan situ dengan sangat-sangat pantas? Mereka mempunyai satu idea untuk mencipta satu penyapu terbang. Benda ni memang sangat ikonik kepada ahli sihir ke, wizard ke, witch ke, memang sangat ikonik. Membuatkan aku tiba-tiba teringat zaman-zaman kita tengok cerita yang berkaitan dengan witch tahun yang lama dulu, 70-an, 80-an. Siapa yang biasa tengok cerita maybe Hocus Pocus ke, ataupun even Harry Potter sendiri yang juga pakai penyapu untuk terbang, memang sangat sinonim benda yang berkaitan dengan witch, dan diorang terapkan dalam Agatha All Along ni. Yang tu aku memang sangat-sangat suka, okay? Tapi of course lah, bila kita tengok scene tersebut, kita akan terfikir, kenapa selama ni dia tak pakai penyapu terbang sampai ke penghujung of this road, kan? Basically the road itself akan memaksa kau untuk jatuh kembali ke tanah dan kau kena harungi satu persatu, okay? Dan kali ni macam kita tahulah, mereka kena harungi trial. Untuk motif utama kenapa dia orang perlu melalui trial ni adalah disebabkan untuk mendapatkan kembalilah kuasa dia orang, kan. Jadi bila dia masuk ke dalam rumah tu, kita nampak setup macam, aku tak tahu ni tahun bila, is it 70s ataupun 80s ke, sebab dia punya dress up tu memang nampak agak macam berkaitan dengan kanak-kanak remaja, something like that, kan. Tapi sudah pun dikonfirmkan oleh Rio Vidal yang mana ini adalah trial untuk karakter yang bernama Agatha tu sendiri. Macam mana aku tahu? Of course Rio dah bagi tahu, dan juga simbol Blood Moon itu melambangkan when the veil between the living and the dead is at its thinnest. Tak silap aku, Lilia lah yang bagi tahu perkara ini. Maksudnya trial kali ini adalah untuk Agatha. Sebab apa? Sebab Agatha telah pun membunuh ramai orang dan telah menyumbat ramai orang di dalam tanah lah. Tapi biasanya aku macam terfikir juga, kalau kau cakap ramai membunuh orang, ataupun yelah Agatha dah bunuh ramai orang, kau tak rasa macam Death dah terima ramai orang mati ke daripada Agatha sumbat orang mati dalam tanah? Aku tak tahu, betul something yang aku tiba-tiba terfikir lah. And then macam aku cakap juga dalam episod yang lepas, Billy pula
Tin ini memang sangat-sangat suspicious, di mana setiap trial mesti dia akan figure out something. And surprisingly, dia juga yang dapat observe trial untuk kali ni, di mana mereka perlu bermain Ouija board. Kita sebenarnya kalau dalam bahasa Malaysia kita panggil Ouija board lah biasanya. Di mana Ouija board ni memang sangat seram lah, di mana mereka berjaya untuk berkomunikasi dengan roh jahat ke roh baik ke menggunakan Ouija board ini tu sendiri. Okay? So adalah banyak roh yang mereka berkomunikasi, tetapi mesej utama untuk trial kali ini adalah untuk menghukum Agatha atas apa yang dia lakukan selama ni, sehingga kan Agatha telah pun dirasuk oleh roh emaknya sendiri, Evanora Harkness. Yang mana Evanora Harkness ni dia juga bagi tahu perjalanan mesti diteruskan tanpa Agatha. Tapi surprisingly, Rio cakap tak boleh. Aku macam pelik juga. Rio nak Agatha ni mati tau. Tapi bila ada karakter lain yang nak bunuh dia, cakap tak boleh. Something yang agak fishy juga untuk karakter Rio ni. Lepas tu Agatha dirasuk kembali, dan juga Alice telah pun selamatkan keadaan dengan menembaklah macam satu sihir ke atas Agatha untuk selamatkan Agatha daripada dirasuk oleh roh maknya. Tetapi yes, dekat sini yang menjadi sort of macam plot twist, di mana Agatha telah pun menyerap kuasa tersebut sampailah Alice menjadi seolah-olah macam kismis, mati sama macam The Salem Seven itu sendiri. Okay? Dan akhirnya siapa yang selamatkan momen tersebut adalah bila mana Tin dia berjaya untuk pergi dekat Ouija board tu dan berkomunikasi dengan satu roh yang memanggil Mummy stop this. Siapakah dia? Anak kepada Agatha sendiri yang dinamakan sebagai Nicholas Crash. So bila Tin sebut nama Nicholas Crash, automatik Agatha hentikan dia dan mereka boleh keluar daripada trial tersebut. Seolah-olah mereka sudah pun lulus lah. So bila keluar daripada situ, Tin rasa sangat bengang dengan Agatha, dan Agatha beli Tin dan sebagainya. Masa ni lah kita dapat satu reveal yang sangat-sangat memuaskan, di mana Tin telah pun mengawal dua orang dekat situ, Jen dan juga Lilia, untuk melemparkan Agatha masuk ke dalam lumpur, dan Tin telah pun melemparkan mereka berdua ni pun masuk ke dalam lumpur jugalah. Lepas tu at the end kita dapat satu lagu daripada Billie Eilish, salah satu lagu yang aku suka juga, yang mana kita dapat saksikan masa tu Tin telah pun memakai satu crown. One, aku tak ingat lirik dia, tapi yes, itulah apa yang terjadi dalam episod yang kelima dalam Agatha All Along ini, Darkest Hour Wake-Tai Power. Okay, for sure ada banyak benda yang best yang kita boleh borak dalam episod kali ni. Tapi ni aku nak bagi tahu antara momen-momen yang aku rasa best bagi aku, of course salah satunya reveal kepada karakter Tin itu is something yang aku betul nanti-nantikan. Aku tak nak tengok benda-benda yang berkaitan dengan Funko Pop. Oh, memang dekat Funko Pop pun nama dia adalah Billy. Aku tak nak bullshit stuff like that. Aku nak benda ni dia betul jadi dalam series ni. And it happens dalam episod yang kelima. Aku satisfied dengan benda tu. Walaupun dia muncul dekat hujung-hujung, but still aku puas hati. Okay, selain benda tu, apa yang aku suka juga is about balik kepada momen di mana witch itu dia terbang dekat dalam the road itu. Lepas tu kita nampak satu diorang macam melintas bulan dan sebagainya kan. Scene tu ikonik gila. Macam kau cakap awal tadi, kalau korang biasa tengok cerita-cerita witch, korang memang nak tengok witch ini dia terbang tau menggunakan penyapu. And diorang ada juga macam bagi tahu yang kami ni sebenarnya dah lama ada dekat dalam dunia ni kan. Masa tu cover ni diorang macam dah lali lah naik penyapu apa semua ni kan. Ada yang dah lama tak naik, ada yang baru nak naik, which is Tin kan, baru nak naik pada waktu itu. Membuatkan aku excited yang dunia horror ni sebenarnya dah lama ada dalam MCU, cuma tak diterokai. Cumanya dekat dalam momen tersebut dia orang tak explore lebih dalam lah, berapa lama dia orang dah ada kat sini, dan sebagainya. Lepas pada tu pula aku suka the practical effect, ataupun the practical effect lah. Masa The Salem Seven tu daripada dia haiwan macam burung, ular ataupun musang kan, dia berubah jadi macam hantu sebegitu. Aku suka benda tu. Haiwan musang tu dia nampak macam CGI sikit, tapi untuk ular and untuk burung gagak tu kan, practical effect mat. Dengan ular tu menjalar dekat dalam daun-daun tu, aku suka. To be honest, aku setakat ni memang aku puas hati dengan Agatha All Along. But the main hatred yang aku rasa kita boleh gather, yang kita boleh kumpulkan untuk Agatha All Along episod kelima ni adalah berkaitan dengan running time. Aku nak cakap lebih pasal running time ni sepanjang Disney Plus memperkenalkan siri-siri yang berkaitan dengan MCU.
Aku rasa kita dah boleh faham kot. Format Disney Plus, dia orang akan buat series dengan satu episod yang sangat-sangat pendek tau. Yes, of course, benda tu akan mengganggu kita punya pengalaman. Kita nak satu episod series ni, dia durasi sama macam Penguin ke, ataupun The Boys ke. Satu episod 1 jam lebih kan. Maksudnya penelitian dalam satu episod tu memang sangat-sangat bermakna. Dan aku nak benda tu jadi dalam Disney Plus. But again, siapa kita nak komen lebih sangat? Aku mengharapkan in the future, contoh ada apa-apa series yang berkaitan dengan Disney Plus, please lah tolong buat panjang sikit. Sebab kita perlukan moment of penelitian yang lebih mendalam. Contoh macam cerita ni, kalau korang perasan, pergerakan plot dia tu sangat cepat tau. Seolah-olah mereka macam skip banyak benda. Tapi benda ni tidak membuatkan aku benci dengan series Agatha All Along ni lah kan. Dia punya trial pun sekejap. Lepas tu tahu-tahu dia terus reveal Billy dan sebagainya. Aku tak puas hati berkaitan dengan running time. Tapi still, it is acceptable for now. Aku harap Disney learn the lesson and buat satu series, satu episod yang agak panjang lah in the future nanti. Okay? So basically itu apa yang aku suka, dan juga recap untuk Agatha All Along episod kelima lah. Kita pergi kepada something yang spicy lah, something yang pedas sikit dalam cerita ni, iaitu berkaitan dengan karakter Tin. Okay, thankfully diorang reveal juga karakter Tin ini sebenarnya merupakan Billy Kaplan aka Wiccan. After selepas beberapa episod yang kita figure out adakah dia ni anak Agatha, adakah dia ni anak Wanda. And for sure, lepas Agatha cakap kau ni memang sama macam mak kau kan, kita dah tahu itu merupakan Billy Kaplan. Momen yang kita nanti-nantikan jugalah. Cumanya aku suka tau tengok Billy dapat gunakan dia punya kuasa warna biru tu sama macam dalam komik. Tapi aku macam question, adakah Billy dah tahu semua benda ni? Sebab cara Billy go through every trial dan sebagainya, seolah-olah dia memang dah ada satu percaturan yang dia susun tau. Dia susun benda ni supaya dia yang akan gain the benefit at the end of this road dan sebagainya lah. Something yang very suspicious untuk karakter Billy. Dan aku macam terfikir juga, adakah adakah Agatha All Along ni merupakan satu tempat untuk origin Billy? Sebab kita tak tahu, lepas Billy dan juga Tommy hilang dalam cerita WandaVision, and even kita dapat tengok Doctor Strange Multiverse of Madness di mana Wanda berjaya untuk dreamwalking, pergi ke universe lain dan melihat Billy dan Tommy yang betul-betul wujud for real tu. Tapi untuk karakter Billy Kaplan ni, aku masih lagi tertanya-tanya, apa motif dia dekat sini? Dan juga macam mana kau boleh wujud dalam 616 ni? Masih lagi menjadi tanya-tanya aku, adakah Billy ni merupakan the reincarnation of the Billy Maximoff yang sama macam dalam komik. Okay, aku dah jelaskan dalam video lepas, dia mati, roh dia diambil balik oleh Mephisto. Lepas tu berlakunya reincarnation, dia masuk dalam satu keluarga Kaplan. Aku tak ingat nama mak dia, Rebecca Kaplan ke, dan nama dia William Kaplan. Lepas pada tu Billy dibuli dan sebagainya kat sekolah, dia jumpa dengan Scarlet Witch, kuasa dia diaktifkan kembali. Kan, all of those things, adakah dia memang ikut accurate 100% sama macam dalam komik, ataupun this goes my theory. Okay, teori aku ni agak bodoh sikit lah. Aku rasa diorang skip origin Billy dan diorang terus jump kepada satu era ataupun satu perjalanan di mana dalam komik pernah Billy dan juga Tommy berjumpa satu sama lain, dan juga mereka mencari satu inisiatif macam mana nak mencari mak dia, iaitu Wanda Maximoff. Aku rasa dia orang jump ni. Kenapa aku rasa dia orang jump? Sebab seolah-olah bila mana Agatha cakap kau ni memang sama dengan mak kau, aku rasa Billy masa tu macam, wish, what the heck? How in the hell Agatha tahu siapa mak kepada aku ni? Kan? Aku rasa macam diorang skip semua benda tu, skip origin macam mana Billy jadi itu ini mungkin akan diceritakan nanti lah. Tapi aku rasa pada waktu ni Billy dah jumpa dengan Tommy. Okay, take it with a grain of salt, theory time, okay. Aku rasa Billy dah jumpa dengan Tommy. Billy dah ada boyfriend iaitu Hulkling yang mana dalam telefon tu. So basically inilah perjalanannya. Kalau untuk karakter Billy Kaplan ni, inilah perjalanan dia untuk mencari ibunya iaitu Wanda Maximoff. Bila dia fikir nak mencari, aku rasa ini bukan resurrection of Wanda Maximoff. Lebih nak
nak menjawab persoalan ke manakah hilangnya ibu aku yang sebenar. Sebab bila kita fikir pasal Wanda mati dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, sampai kan dia letupkan Darkhold dan sebagainya, kita tak tahu what happened to her. Kita tahu, is it memang confirm dia mati for real? Even mayat dalam Agatha All Along episod yang pertama tu pun dia tak tunjuk muka dan sebagainya. Of course lah, korang akan cakap bajet dia orang tinggi dan sebagainya kan. Something is very suspicious lah. Seolah-olah macam macam Wanda ni dia macam terperangkap dekat dalam satu, mungkin dalam satu astral plane ke, ataupun dia terperangkap dalam hell ke bersama dengan Keton. Aku tahu teori aku ni agak far-fetched tau, tapi aku rasa inilah motif utama kenapa Agatha merupakan komponen yang penting kepada karakter Billy. Dan bila mana Agatha bertindak luar daripada kawalan ataupun luar daripada tanggapan Billy, dekat sini aku rasa Billy start untuk rasa, okay, aku perlu take over this thing, aku perlu ajar perempuan tua ni, dan aku perlu bagi tahu dia apa yang aku nak. Memandangkan sijil yang dia letak dekat mulut dia tu untuk protect karakter Billy ni, even Agatha sendiri dah tahu siapa mak kepada Billy Kaplan ni. So ala-ala kau dah tahu, kita pergi ke momen yang seterusnya. And even Billy campakkan Agatha dalam selut tu, dalam lumpur tu, dia campakkan lagi Jen dan juga Lilia dalam selut tu, macam dia memang tahu apa yang jadi lepas ni. Okay, sebelum kita sambung kepada selut dan sebagainya tu, kita sambung berkaitan dengan trial. Rio cakap trial kali ni adalah untuk mengajar Agatha. Basically trial ni diwujudkan untuk mengajar ataupun untuk membuatkan Coven ini ataupun Witch ini confront, berhadapan dengan dia punya fear moment yang penuh ketakutan, momen yang memberikan mereka trauma, ataupun momen yang bakal memberikan mereka ni pengajaran. Yang tu kita boleh belajar dalam yang trial untuk Alice, and even trial untuk makcik tua tu. Okay, ada lesson yang orang perlu belajar tau untuk setiap trial. Tapi kali ni Agatha punya trial tak rasa macam Agatha punya trial. Yes, dia melibatkan mak kepada Agatha, tapi again, lepas dah 3 trial kita dah pergi, kita dah go through ni, bermaksud kalau kau tak settlekan trial, kau tak boleh move to the next stage tau. Ni macam satu game dah kiranya. Tapi yang selesaikan game kali ni bukan Agatha. Agatha masa tu dia dah bunuh Alice. Yang selesaikan game kali ni adalah Billy ataupun Tin. Dia selesaikan dengan menyelamatkan Agatha dengan sebut nama Nicholas Crash, anak kepada Agatha. Save the day, tangga dibuka, mereka keluar daripada situ. Seolah-olah ini bukan trial untuk Agatha, ini adalah trial untuk Billy mengenali siapakah Agatha ni. Sebab dalam beberapa episod yang awal kan, dia ceritakan macam, oh, kau kena berhati-hati dengan siapa kau lepak ni kan. Ada Jen cakap macam tu kat Billy kan. Tu apa, aku kenal lah Agatha ni baiklah orangnya dan sebagainya kan. Agatha defend Agatha pula, Billy defend lah Agatha dan sebagainya. Tapi episod ni is a reveal moment di mana Billy perlu step up dan juga tidak membiarkan Agatha ni membuli dia. Oh, tu one of the moment yang aku suka gak, di mana Agatha Billy cakap dia cakap macam, oh, maksudnya trial ni adalah untuk membunuh orang, ni adalah untuk kepentingan kau sendiri dan sebagainya. Tapi Agatha macam balas dia balik, macam mempeli dia dan juga membuli dia. Come on, Pat. Oh, member masa tu marah. Dan fun fact untuk korang semua yang tak baca komik, Billy ni paling anti dengan pembuli. Sebab yes, of course lah, karakter Billy ni merupakan karakter yang LGBT. Please tolong jangan contohi macam Billy ni, tolong. Bila Billy pergi kat sekolah dalam komik, dia dibuli sebabkan dia ni watak yang J lah, okay. So, one day dia rasa sangat sedih, dia rasa sangat depressed, dia pergi berjumpa, dia terserempak dengan Scarlet Witch, dan Scarlet Witch cakap, okay, everything is going to be okay dan sebagainya. Secara tak langsung, pertemuan mereka ini dapat mengaktifkan kuasa dalam diri Billy tu. Dan dia telah menghentikan pembuli tu daripada membuli dia buat selama-lamanya lah. Lepas tu long story short, dia masuk yang Avengers, berlakulah Secret Invasion, bla 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 sebagainya. Dia berjumpa dengan Hulkling, dia berjumpa dengan Tommy, okay. Tapi moral of the story, apa yang aku cuba nak sampaikan, Billy memang anti sangat dengan pembuli. Dan Agatha masa ni, dia punya suka nak bully Billy tu memang best sangat. Come here, Pat. Kalau aku ada kuasa Billy tu, aku pun dah tibai je Agatha ni. Kau ni memang kurang ajar tu. Kau nasib baik tau kau masuk dalam lumpur kan. Kalau tak, aku padamkan kau daripada existence ini. Baru kau tahu Agatha.
Billy ni is very powerful character dalam komik. Dia sudah pun ditakdirkan untuk menjadi satu cosmic entity yang dikenali sebagai Demiurge. Very powerful daripada mak dia lagi. Dan cara Joe Locke memainkan watak Billy, dan aku baru dapat tahu juga dia rahsiakan perkara ni 2 tahun tak silap aku, is very amazing. Despite of karakter ni merupakan karakter LGBT, and aku rasa mungkin Hulkling akan ada di masa hadapan, terbentuklah Young Avengers dan sebagainya. Aku suka karakter Billy ni. Negative side dia ni LGBT karakter, jangan contohi dia. And even series ni pun tunjukkan Agatha ni merupakan karakter yang LGBT. What the fuck. Tolong jangan contohi setiap elemen LGBT yang memesongkan diri kita daripada akidah Islam yang kita belajar daripada kita kecil sampai besar, okay? Nak layan superhero stuff, layan. Tapi akidah jangan lupa. Okay, ini sedikit peringatan mesra lah bersama, supaya korang boleh bezakan apa yang baik dan juga apa yang buruk. Tapi aku rasa korang boleh faham benda semua benda ni, sebab crowd aku basically orang-orang yang matang, yang boleh bezakan apa yang baik dan juga yang buruk. Okay, Islamik sikit. Okay, so jump in kepada apa yang berlaku kepada Billy ni. Aku rasa itulah motif utama Billy, adalah untuk mencari cara macam mana nak mengembalikan ibunya. Dan aku harap ini adalah perjalanan bukannya Billy seorang. Aku harap at some point dia dah pun berjumpa dengan Tommy. Dan kenapa Billy seorang je boleh masuk ke dalam The Road ni adalah sebab Billy sangat mahir dengan sorcerer punya things. Dan benda-benda yang berkaitan dengan witch dan sebagainya bukan makanan untuk karakter yang bernama Tommy. That's why Tommy tak ada dalam ni. Mungkin, okay, theory time aku cakap. So take it with a grain of salt. Dan lepas pada tu apa lagi yang berlaku dalam momen ni oh ya, cakap juga pasal karakter Agatha. Okay, dalam cerita ni, dalam episod kelima ni, dia menunjukkan sebenarnya Agatha ni merupakan watak yang baik tau. Tapi magic yang Agatha ada ni telah pun mengubah personality Agatha. Aku tak tahu apakah trajektori sebenar untuk karakter Agatha ni. Macam mana Agatha boleh memberikan anak dia, Nicholas Crash itu, ke Mephisto untuk dapatkan Darkhold dan sebagainya. Apa yang membuatkan dia memutuskan keputusan sebegitu tau. Sebab kalau kau perasan, serta-serta momen dalam Agatha All Along ni, Agatha memang sangat care pasal Billy tau. Tapi dalam episod kelima ni, dia kembali melayan Billy macam haiwan dia, macam orang suruhan dia. Tapi deep down dalam hati dia, aku rasa dia baik. Cuma magic power yang Agatha ada tu, dia macam satu curse tau untuk dia. And even lepas dia dapat kuasa Alice tu, dia macam serba salah tau. Tapi at the moment tiba-tiba dia switch balik macam, oh aku tak bersalah, aku dapat kuasa, let's move forward, aku nakkan lagi kuasa. So aku rasa macam kuasa yang Agatha ada ni seolah-olah macam satu parasite tau kepada Agatha. Dia sama macam Wanda mulanya dia fikir dia ni mutant, tapi at some point dia ni merupakan Scarlet Witch, yang mana merupakan user kepada satu magic yang sangat powerful, chaos magic. Like literally kemunculan kau, kewujudan kau dalam dunia ni adalah untuk bring chaos tau. Sampaikan kau ni terpampang dalam satu kitab, iaitu buku Darkhold tu sendiri, dan sampaikan ada ramalan yang kau ni akan hancurkan bumi. Dan setakat ni MCU doing a great thing untuk developkan cerita tu. Aku tak tahu macam mana benda-benda berkaitan dengan sorcerer, berkaitan dengan witch ni, Scarlet Witch sendiri akan tie in kepada dunia multiverse, penceritaan yang lebih besar. Tapi as for now, MCU memberi makan kepada kita something yang very good lah, yang mana memang ada bukti yang jelas. Mungkin kita tak dapat tengok Scarlet Witch at the end, tapi ada bukti yang jelas dia akan comeback dalam MCU dengan adanya karakter yang bernama Billy and even Agatha, kan? So aku suka lah benda-benda macam gitu di-explore dalam Agatha All Along ni. And apa lagi kita nak borak? Oh ya, pasal Rio Vidal. Rio Vidal ni suspicious juga. Aku sampai sekarang aku tak tahu dia ni memang betul Death ke, dia ni Green Witch ke, dia ni Rio Vidal anak daripada Mephisto ke. Aku dah start untuk confuse, Mat. Walaupun nama dia dekat dalam Funko Pop tu nama Death, tapi dia still tak menunjukkan the idea of kenapa dia ni Death tau.
adalah momen tanah sebagainya. Even dekat ending untuk Agatha All Along episod kelima ni, tak tahu dia hilang ke mana, kan? So aku harap dia akan di-reveal dalam episod yang seterusnya. Tapi aku ada macam teori juga untuk episod yang ke-6 ni. Aku rasa episod ke-6 akan menjadi satu filler episod tau. Episod di mana diorang akan take a break sekejap daripada trial dan akan go through significant moment dalam kehidupan Coven ni. Aku tak tahu diorang akan flashback penceritaan siapa. Adakah penceritaan Agatha, hubungan Agatha dan juga Rio, ataupun kita finally akan dapat the flashback macam mana dan kenapa Billy berjumpa dengan Agatha. Aku rasa akan ada flashback lah. Sebab kalau ikutkan trial yang dah settle, kita kira benda yang aku faham lah, at least dah mati tapi dah settle. Perempuan tua tu pun dah settle. Untuk, let's say kalau ni merupakan trial untuk Billy, dah settle. So tinggal lagi trial untuk Agatha, Jen dan juga Lilia, dan juga karakter yang bernama Death ini. So ada banyak lagi trial yang belum kita lalui. Tapi episod yang kita ada hanyalah 4 lagi. So aku assume episod yang ke-6 nanti akan berlakunya, mungkin dia akan sulamkan trial yang seterusnya. Bila dia dah masuk lumpur tu kan, diorang akan pergi ke trial yang seterusnya. Tapi at some point diorang akan sulamkan cerita tersebut dengan cerita-cerita flashback. Nah, tak tahulah apakah cerita flashback tu. Lepas tu episod yang ke-7, possibly diorang dah berada dekat hujung-hujung lah. Aku rasa dekat sini baru dia akan berhadapan dengan something yang truly serious kepada karakter Billy ke. And episod seterusnya aku tak ada teori lagi lah. Tapi aku rasa episod yang seterusnya ni dia akan go for flashback lah. Basically itu apa yang diorang selalu buat lah dalam Disney Plus punya series bila dah berada dekat hujung-hujung ni. Tapi aku harap diorang berjaya untuk rumuskan lah cerita Agatha All Along ni, dan sama ada Agatha ni penting ke tak di masa hadapan. Selain daripada tu apa lagi yang berlaku dalam Agatha All Along? Trial dah cakap. Apa lagi? Aku rasa that's it kot. Tapi kalau ada apa-apa yang aku terlepas pandang tentang apa yang menarik dalam episod kelima ni, korang boleh komen kat bawah, okay? Dan insyaAllah aku akan reply. So so far aku enjoy Agatha All Along, dan aku tak sabar untuk tengok episod yang seterusnya. Hopefully kita dapat tengok Billy dan Tommy ke, I don't know. InsyaAllah kita dapat tengok something yang good untuk episod ke-6 dan bukannya satu episod yang bodoh. Okay. So lontarkan teori korang kalau korang ada teori yang bagus untuk episod yang ke-6, sebab aku nak tahu juga. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Hopefully korang enjoy apa yang bermain dalam kepala aku berkaitan dengan Agatha All Along ni. Okay, kita jumpa lagi. Stay safe semua. Assalamualaikum dan bye-bye.